Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Abdul Samad bersama dua orang rakan iaitu Fatin Nuzulaika binti Zuraidi dan Siti Aisyah binti Abdul Alimin Sojak akan membentangkan tajuk kita pada hari ini iaitu sekolah sebagai satu organisasi sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan sekolah? Sekolah dapat ditafsirkan sebagai tempat belajar dan mengajar menurut Kamus Dewan. Umum mengetahui bahawa sekolah ialah tempat mendapatkan ilmu secara formal. Sekolah merupakan tempat menimba ilmu secara khusus kepada pelajar bermulanya dari peringkat prasekolah diikuti dengan peringkat sekolah rendah dan diakhiri dengan peringkat sekolah menengah. Sekolah juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan mempunyai tenaga pengajar, iaitu guru dalam menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Kita lihat pula pada definisi organisasi. Menurut Zainal Arifin Ahmad dalam bukunya Pelakuan Organisasi, organisasi ialah satu kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai matlamat umum. Menurut Campbell 1988 pula, organisasi ialah kumpulan manusia yang bekerja untuk mencapai matlamat tertentu dalam suasana tertentu. Sosial pula dapat ditakrifkan sebagai keadaan di mana berlaku proses interaksi secara langsung atau tidak langsung antara seseorang individu dengan individu yang lain. Menurut Paul Ernest, sosial dikatakan lebih daripada sekadar jumlah manusia secara individu kerana mereka terlibat dalam pelbagai kegiatan bersama. Menurut Enda MC, sosial dikatakan sebagai cara tentang bagaimana manusia saling berhubungan. Setelah memahami ketiga-tiga definisi tersebut, jadi kita boleh menjawab persoalan bagaimanakah sekolah dikatakan sebagai satu organisasi sosial. Yang pertama, sekolah mempunyai sistem hierarki tersendiri, iaitu bermula daripada pengetua, diikuti dengan penolong kanan dan para pentadbir, guru, ketua kelas dan diakhiri dengan para pelajar. Yang kedua, sekolah mempunyai visi, misi dan matlamat yang sama yang ingin dicapai oleh seluruh warga pendidik. Jadi sekolah mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, sekolah mempunyai ramai anggota sehingga wujudnya hubungan sosial, iaitu saling berinteraksi antara warga pendidik dan pelajar. Yang terakhir, sekolah mempunyai peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah dan jika tidak dipatuhi akan dikenakan tindakan. Dan sekolah juga mempunyai pembahagian tugas. Jadi, setiap warga sekolah mempunyai tugas tersendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pula kepada saudari Fatin Nuzulaika untuk menyambung bahagian unsur-unsur dalam organisasi sosial. Terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Rio dan rakan ahli tutorial yang lain. Saya Fatin Nuzulaika binti Zuraidi akan meneruskan pembentangan di bawah tajuk unsur-unsur yang terdapat dalam sesebuah organisasi sosial. Apakah unsur yang ada dalam sesebuah organisasi sosial? Yang pertama, organisasi sosial mempunyai satu tujuan yang sama untuk dicapai. Yang kedua, organisasi sosial mempunyai hierarki pentadbiran. Yang ketiga, organisasi sosial mempunyai koordinasi tugas atau pembahagian tugas. Yang keempat, organisasi sosial mempunyai budaya atau persekitaran yang tersendiri. Yang kelima, organisasi sosial mempunyai satu peraturan yang harus dipatuhi oleh ahli dalam organisasi tersebut. Unsur yang pertama ialah mempunyai satu tujuan yang sama.
tujuan adalah antara aspek yang penting dalam bertubuhkan sesebuah organisasi sosial. Hal ini demikian kerana tujuan atau sasaran yang ditetapkan akan menjadi arah tuju perjalanan organisasi tersebut, sama ada dengan perancangan yang baik atau sebaliknya. Dalam organisasi tersebut mempunyai ahli yang akan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan atau matlamat tersebut. Misalnya, setiap sekolah pasti akan menetapkan matlamat sekolah melalui pembentukan misi dan visi. Pembentukan misi dan visi sekolah ini penting dalam meningkatkan kecemerlangan pelajar, bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam penlibatan aktiviti co-curriculum secara menyeluruh. Maka, pihak sekolah dan guru harus bekerjasama untuk memantapkan lagi penyampaian pengajaran supaya matlamat sekolah tercapai. Unsur yang seterusnya ialah sebuah organisasi sosial itu mempunyai hierarki pentadbiran. Hierarki pentadbiran ialah struktur susunan jawatan tertinggi atau kuasa yang diperoleh oleh ahli dalam organisasi tersebut. Hierarki pentadbiran penting untuk memastikan sistem pengurusan organisasi tersebut berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai contoh, di sekolah terdapat carta organisasi yang diketuai oleh pengetua dan diikuti oleh guru-guru penolong kanan, guru-guru, pengawas sekolah, ketua kelas dan pelajar itu sendiri. Okey, dengan adanya carta organisasi yang secara visual, dengan adanya carta organisasi, setiap warga sekolah, termasuklah guru dan pelajar itu sendiri, mempunyai mengetahui tanggungjawab dan peranan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seterusnya ialah unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah organisasi sosial. Unsur budaya terbahagi kepada dua, iaitu aspek fizikal dan aspek sosial. Aspek fizikal meliputi prasarana yang mencukupi bagi memudahkan urusan kerja dalam organisasi tersebut. Misalnya, di sekolah terdapat kemudahan seperti makmal sains, bengkel kemahiran hidup, dewan yang dapat memberi keselesaan kepada pelajar untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran. Aspek sosial pula melibatkan hubungan antara guru dan murid atau dalam kalangan warga sekolah itu sendiri bagi membentuk satu hubungan sosial. Hubungan sosial ini dapat membentuk semangat kekitaan dalam kalangan warga sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah. Okay, yang seterusnya ialah sesebuah organisasi sosial mempunyai koordinasi tugas atau pembahagian tugas. Koordinasi tugas ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pertindihan tugas atau isu lepas tangan dalam melaksanakan tugas supaya dapat mengelakkan salah faham yang akan menimbulkan pergaduhan. Koordinasi tugas ini juga dapat memastikan setiap ahli itu mengetahui peranan mereka dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Okey. Dalam organisasi sekolah, dalam organisasi sekolah, ada guru yang ditugaskan untuk menjadi ketua kelas, ada guru yang ditugaskan untuk menjadi ketua panitia dan sebagainya. Selain itu, organisasi sosial juga mempunyai satu peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap ahli dalam organisasi tersebut. Peraturan ialah undang-undang yang harus dipatuhi oleh ahli yang mana ini dapat membentuk perilaku ahli supaya lebih disiplin dalam melaksanakan tugas. Setiap ahli wajib mematuhi peraturan tersebut dan sekiranya ada ahli yang mengingkarinya, ahli tersebut akan dikenakan tindakan. Contohnya di sekolah, sekolah telah menggariskan peraturan yang harus dipatuhi oleh guru dan pelajar di sekolah. Sekiranya ada pelajar pelajar bermasalah yang mengingkari peraturan, mereka akan diberi amaran dan diambil tindakan awal untuk memastikan pelajar itu tidak akan mengulangi kesilapannya dan sekaligus dapat membentuk
disiplin pelajar untuk disiplin sebagai seorang pelajar. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Siti Aisyah untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Fatin Nur Zulaika atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama diberi Siti Aisyah binti Alimin Soja dan saya akan meneruskan perbincangan ini dengan mengupas tentang aktiviti yang terdapat dalam sesebuah organisasi sosial. Memang tidak dinafikan lagi, setiap organisasi mempunyai aktiviti yang tersendiri. Seperti yang anda lihat dalam potongan akhbar Harian Metro pada 8 Mei 2014 di skrin anda, pengetua daripada beberapa sekolah telah berkongsi tentang pengorbanan tanpa penat lelah dalam organisasi sekolah masing-masing bagi mendidik anak bangsa melalui pelaksanaan pelbagai jenis aktiviti. Program-program seperti intervensi solat, program hadir ke sekolah dan sebagainya telah dirancang oleh pengetua, guru serta ibu bapa bagi menyahut anjakan ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2015 iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, sektor swasta secara meluas. Baiklah, seterusnya, antara aktiviti penting dalam sesebuah organisasi sosial ialah pengurusan dan pentadbiran, komunikasi, pertumbuhan persatuan, aktiviti sukan dan aktiviti kesukarelawanan. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci satu persatu aktiviti-aktiviti tersebut. Yang pertama, aktiviti pengurusan dan pentadbiran yang merupakan teras dalam melancarkan operasi sesebuah organisasi. Pihak yang bertanggungjawab seperti pengetua, guru-guru, kaki tangan sekolah serta pelajar masing-masing mempunyai peranan dalam merancang strategi bagi memastikan visi, misi dan objektif sekolah tercapai. Yang kedua ialah komunikasi. Bagi mencapai persefahaman dalam kalangan pelbagai pihak, mesyuarat perlu diadakan dari masa ke masa. Hal ini sangat penting terutamanya dalam membincangkan isu semasa dan proses pembuatan keputusan berkaitan dengan organisasi. Kesannya, segala program yang dirancang dapat dijalankan dengan telus dan berjaya. Selain itu, aktiviti ceramah dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat. Contohnya, pihak sekolah mengadakan sesi ceramah atau perbincangan dengan ibu bapa bagi membincangkan prestasi dan stasi anak mereka selain memberikan kesedaran terhadap mereka. Aktiviti yang ketiga ialah penubuhan persatuan. Setiap sekolah pasti mempunyai persatuan ibu bapa dan guru PIBG masing-masing yang membantu pihak sekolah dalam usaha mendidik pelajar. Di samping itu, persatuan dalam kalangan pelajar melalui aktiviti ko-kurikulum juga sangat penting kerana ia meningkatkan kerjasama, membina jati diri serta menggalakkan sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar. Berikutnya ialah aktiviti sukan. Pihak sekolah akan mengadakan kejohanan sukan secara tahunan. Kesannya, para pelajar dapat bersaing secara sihat dan kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Potensi dan bakat dimiliki oleh pelajar juga dapat dijungkir. Selain itu, organisasi perlulah terlibat dalam aktiviti sukan pada pelbagai peringkat seperti peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Hal ini dapat meningkatkan semangat kesukanan dan melahirkan generasi pelapis bagi kecemerlangan sukan negara. Akhir sekali ialah aktiviti kesukarelawanan. Misalnya, penganjuran program gotong royong secara tahunan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelbagai pihak dalam organisasi sosial sekolah. Seterusnya, sekolah dapat menjadi pusat penempatan sementara PPS apabila berlaku bencana seperti banjir. Ini kerana pihak sekolah akan memainkan peranan dengan memanfaatkan fasiliti seperti dewan dan kantin kepada penduduk yang terjejas. Selanjutnya ialah aktiviti sumbangan tenaga seperti menghantar pelajar untuk lawatan ke rumah anak-anak yatim, rumah orang tua-tua dan sebagainya. Hal ini dapat membantu mereka sekaligus mereka dapat memperoleh pengalaman dan ilmu yang baru yang dapat diaplikasikan pada masa akan datang. Berikutnya ialah kutipan derma. Pihak yang diberikan amanah akan melancarkan tabung kutipan derma untuk meringankan beban sesama ahli dalam organisasi
yang diuji dengan cabaran. Secara keseluruhannya, aktiviti dalam organisasi sosial merupakan teras bagi meneruskan agenda sesebuah organisasi tersebut diadakan. Meskipun negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19, aktiviti-aktiviti tersebut masih dapat dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan aktiviti ini dalam organisasi walau dalam apa jua keadaan. Kita percaya usaha sama daripada pelbagai pihak akan melancarkan segala proses pelaksanaan aktiviti dalam sesebuah organisasi sosial. Saya dapat simpulkan di sini bahawa sekolah memainkan peranan sebagai organisasi sosial yang sangat penting kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dibina bagi tujuan pendidikan. Organisasi ini sangat penting dan signifikan dalam melicinkan urusan pentadbiran sekolah serta melahirkan model insan yang berguna. Sebagai sebuah organisasi sosial, sekolah perlulah sentiasa mengikuti trend perkembangan terkini dari segala aspek supaya dapat kekal relevan.